Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Okey, kita bagi mini love dulu. Okey, semoga kamu sentiasa ceria, sentiasa sihat. Okey, jaga kesihatan, take care. Okey, walaupun berada di rumah. Okey, kita masuk semula dalam program Segar Bayu. Okey, untuk kali yang kedua. Okey, matematik tambahan tingkatan 4 dan 5 proses kelas ulang kaji. Topik tingkatan 4. Untuk hari ini kita buat set B bilangan 1 iaitu tajuk fungsi dan fungsi kuadratik. Okey, jom kita tengok. Okey, soalan 1 iaitu soalan fungsi. Okey, jom kita tengok dalam formula exam ada tak soal formula untuk fungsi? Bila kita tengok betul-betul kan? Okey, tak ada satu pun formula untuk fungsi. Function tak ada. Jadi segala metod ataupun kaedah, okey, jadi kamu kena ingat. Contohnya kita buat apa? Kita ada inverse function ataupun fungsi songsang ataupun composite function iaitu fungsi gubahan. Okey, segala kaedah untuk menukarkannya kamu kena tahu. Okey? Okey, kita teruskan. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 saya ambil, okey. Tak apa, kita buat latihan je. Walaupun soalan ni adalah percubaan SPM Negeri Kelantan 2020, walaupun dia KBSM, tetapi kita boleh guna pakai lagi soalan ini. Sayang tak pakai. Okey, percubaan Negeri Kelantan. Okey, lakarkan graf bagi fungsi yang diberi. Ada tanda modulus Okey, bila ada tanda modulus, okey, ingat kalau ada tanda modulus fungsi kita, kamu kena ingat mesti bentuk V. Ingat kamu buat nota mesti bentuk V kita punya graf. Okey, untuk domain -1 hingga 4. Okey, seterusnya nyatakan julat yang sepadan dengan domain yang diberi. Jadi jangan lupa apa itu domain, apa itu kodomain. Kita refresh balik, kan kita ada paksi X. Okey, ni ada paksi Y. Okey, paksi X domain ke kodomain? Siapa nak tolong? X ni domain ke kodomain? Domain. Okey, bagus, pandai sebab dekat sini pun dah tulis X dekat sini adalah domain. Okey, jadi jangan lupa domain dan kodomain. Campur BMBI. Okey, jadi macam mana kita nak lakarkan graf? Dia dah bagi nilai X. Okey, jadi kita ada banyak cara. Ini salah satu cara. Maksudnya -1 hingga 4. Jadi kita ada -1, kita ada -1, kosong, sampailah 4. Itu maksudnya. Maksudnya kamu buat macam ni. Oh, bila X sama dengan -1, masukkan dalam fungsi kita. Jadi kira berhati-hatilah. -1, tolak 2 kat sini, tambah 1. Okey, jadi tolong kira kat saya, berapa kamu dapat ni? Jangan lupa untuk modulus ni dekat sini adalah -5 tambah 1. Modulus, bila kita hilangkan modulus, kalau nombor dalam tu negatif, dia akan menjadi positif. Ingat jadi akan dapat 5 tambah 1 iaitu 6. Okey? Jadi sekarang ni kita nak cari semua nilai satu persatu daripada -1 hingga 4. Okey, kalau saya suka buat jadual supaya lebih teratur macam tu. Kamu buatlah satu persatu. Dekat sini fx, dekat sini X. Okey, bila X -1, bila X kosong, bila X 1, 2, 3 dan 4. Jadi tadi dah dapat 6, jadi saya masukkan 6 lah. Saya masukkan 6 kat sini. Kamu buat satu persatu. Okey, kalau nak selamat. Jadi saya terus masukkan nombor kat sini 1, 2, 5, 8, 11. Siapa buat jadual macam saya? Bersuara sikit. Saya cikgu. Siapa buat jadual? Ke tak ada buat jadual? Saya cikgu. Oh, ada. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, bagus buat jadual. Lepas tu kita plotkan lah. Bila lakar, dia kata lakar, tak perlulah kamu nak buat ikut pembaris. Okey, bukan maksud saya ikut pembaris. Ikut pembaris 1 cm, 2 cm tu dia lakarkan sahajalah. Okey, jadi kita lakarkan lah. Jadi lakarkan nanti kita akan bentuk macam ni Okey, kita labelkan sini X, sini Y kita. Oh, sorry, Y. Ataupun kita boleh buat Fx lah sebab dia dah bagi Fx. Okey, dia akan bentuk V kat sini. Pergi naik atas. Saya nak tunjuk dekat sini paling tinggi
mesti 11. Okey. Dekat sini mesti 6. Dekat sini mesti 1. Bertemu dengan 1. Okey. Negatif 1 dan 4. Okey. Okey. Macam ni pun sudah memadai. Okey. Okey. Boleh print screen siapa yang tak sempat buat, okey boleh print screen. Okey, kita buat nanti kamu plotkan lah. Okey, kalau nak buat macam ni pun tak apa. 0, 1, 2, 3. Nak buat pun tak apa, nanti kamu plotkan lah. Lepas tu garis. Okey, yang penting ada V shape ataupun bentuk V. Okey. Okey, kita dah berjaya lakarkan graf. Tetapi masalah yang seterusnya adalah seterusnya nyatakan julat yang sepadan dengan domain. Julat adalah range. Okay, range. Next, specify the range. Range adalah kalau kita tengok gambar raja anak panah, okay, contoh kita refresh balik. Kalau gambar raja anak panah, okay, dalam kotak ni contoh lah. Okay. Sini 1, sini 2, sini 3, 4, 5. Contoh 1 pergi ke 5. Okay, 2 max to 4. Okay, so daripada sini apakah range kita? Daripada gambar rajah ni. Ingat, apakah julat kita? Kalau dalam bentuk gambar rajah anak panah. Ini refresh ni. Okay. Ingat tak? Okay, range adalah image yang ada objek. Dia mesti berpasangan. Dia ada image, ada objek. Berpasangan. Jadi dekat sini range kita adalah 3 dan 4 sahaja. Itu kalau dalam bentuk gambar raja anak panah. Okey, sekarang masalahnya kita dalam bentuk jadual. Okey, kalau dalam bentuk jadual kita tengok apakah nilai fx yang paling kecil. Jadi saya highlight, negatif 1. Yang paling besar, 11. Jadi kita tahulah range dia ataupun julat dia adalah 1 dekat sini fx 11. Okey, inilah jawapan kita untuk range ataupun julat untuk domain yang berikut. Okey, ada tak soalan? Okey, saya bagi 3 saat untuk print screen. Okey, 1, 2, 3. Yes, habis, selesai soalan nombor 1. Okey, jom kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey. Dia dah bagi gambar raja. Okey, raja 4 menunjukkan set P dan set Q. Okey, state the codomain of the relation. Okey, nyatakan codomain hubungan itu. Okey, kita refresh balik. Siapa domain, siapa codomain? Set P domain ke codomain? Okey, jawab. Set P domain ke codomain? Domain. Okey, bagus. Domain. Sini adalah codomain. Okey, kalaulah codomain, okey, dia nak codomain, okey, perlu ke curly bracket? Perlu. Okey, kamu tengok, setiap image ni ada A, ada B, ada C. Semua image ada objek, jadi semuanya adalah, semua unsur dalam set Q, okey, semua unsur dalam set Q adalah codomain. Jadi A, B dan C. Kena buat curly bracket. Okey, jadi jangan lupa, bangganya, pandainya aku. Okey, good, tanda. Okey. Okey, seterusnya kita tengok untuk B. Okey, untuk B. Okey. Adakah ini function? Adakah hubungan tersebut adalah fungsi? Bagi tahu saya, salah tak apa. Fungsi ke bukan fungsi? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Bukan fungsi. Okey. Kenapa bukan fungsi? Jawab seorang. Sebab tidak memenuhi syarat fungsi, iaitu setiap saja hanya mempunyai satu image saja. Okey, saya ada nampak ada someone tulis dekat chat tadi. Saya pun tak perasan. Dia orang tulis apa Cikgu Dalina jawapannya tadi? Idlan tulis no. No, One okey. too many.
Okay, one too many. Okay, no. Okay. Boleh. Okay, bila dah no, dapat markah. Betul, explain. Explain pun kita boleh menyatakan. Okay, apakah dia punya types of relation tu? Okay, sebelum tu saya nak refresh balik. Fungsi mesti dia punya konsep satu objek, satu image. Okay, kita tengok P ni satu objek tapi dia ada banyak image. Okey, jadi kesimpulannya ia bukan fungsi. Jadi kamu bolehlah tulis dia because ataupun kerana dia adalah fungsi satu ke banyak ataupun one to many. Atau sebab dia adalah itu, macam tu. Okey. Ada lagi siapa jawab tadi pun betul. Okey, siapa jawab tadi pun betul. Saya lupa siapa yang jawab tadi? Saya. Atila. Okay. Ataupun not function because object P has more than one image pun boleh. Maksudnya object P mempunyai lebih banyak image. Dia kena satu je in one codomain. Okay. No maksudnya kita boleh buat macam ni Don't want pula. Sekejap. Maksudnya object P has more than one image. Okay. Image. In codomain. Okay. Ataupun objek P mempunyai lebih daripada satu image. Ataupun boleh juga cakap sebab dia adalah one to many, satu ke banyak. Okey, jadi kita berjaya untuk selesaikan soalan nombor 2. Okey, kita refresh balik. Okey, ada 4 jenis. Okey, ni memang tak ada soalan ni, kita refresh balik. Okey, kita tengok A. Okey, adakah A fungsi? Ya. Okey, kenapa? Kerana satu kepada satu. Okey, bagus. Okey, contoh kalau dia kata explain, one to one, sebab one to one. Okey, one to one pun boleh ataupun satu image tu ada satu objek pun boleh, antara dua. Yang penting kamu ingat macam mana kita nak explain, sebab soalan KSSM sekarang dia suka tanya explain lah, apalah. Dia tak macam tu je, dia tak cakap, dia tak tanya fungsi ataupun tidak. Dia akan, lepas tu mesti ada soalan lanjutan, explain, macam tu ambil. Okey, soalan B, fungsi ataupun tidak? Tidak. Oh, tidak. Kenapa? Sebab satu kepada banyak. Okey. Sebab dia adalah satu kepada banyak pun boleh. Okey, betul? Satu kepada banyak kat sini. Okey, sebab syarat fungsi adalah satu kepada satu sahaja. Okey, bukan satu kepada satu. Maksudnya satu objek ada satu image sahaja. Okey, macam tu. Okey, lepas itu C. C, fungsi ke bukan? Fungsi. Okey. Okey, kamu tengok perbezaan dia tau. Okey, soalan ini adalah bukan fungsi. Okey, kenapa bukan fungsi? Kerana sebab dia ada kat sini ada image yang tak ada objek. Maksudnya dia mesti ada couple. Kamu faham tak macam tu? Ataupun saya buat macam ni, bukan fungsi kerana tidak memenuhi syarat fungsi, iaitu setiap objek mesti mempunyai satu image saja. Okey, perhatikan 9 tidak mempunyai image. Macam ni, 9 dia tak ada image. Dia tak ada couple. Macam tu. Okey, objek mesti ada image. Okey, kamu tengok dekat sini nombor 2. Kenapa nombor 2 fungsi cikgu? Dia tak ada objek. Syarat dia satu objek mesti ada satu image. Setiap objek kat sini mesti ada pasangan. Okey, tapi kalau tak ada objek tak apa sebab dia bukannya objek. Dia tak ada image tak apa sebab dia bukan objek. Okey, macam tu. Okey, so C adalah bukan fungsi. Okey. Okey, seterusnya D yang terakhir, fungsi ke bukan fungsi? Fungsi.
Okey, fungsi. Sebab kamu tengok C dengan D, perbezaan dia tahu. C dengan D, sama je cikgu. Kenapa C bukan fungsi? Kenapa D adalah fungsi? Okey, kerana kamu kat sini, semua objek kat sini, dia ada image. Macam tu. Walaupun 10 tak ada couple, tak apa. Asalkan semua objek ada image. Masalah yang kat C ni, ada objek yang tak ada image. Okey? Okey, ada sebarang soalan? Tak ada? Okey. Tak ada. Okey, bagus. Okey, kita terus ke soalan nombor 3. Soalan terakhir untuk fungsi. Selamat datang Faris. Okey. Okey, siapa yang baru masuk sila isi kehadiran di ruangan chat nanti. Okey, link tu akan di-paste kembali. Okey. Jom kita tengok soalan nombor 3. Okey. Diberi fungsi, okey, diberi inverse function dengan function biasa. Okey, dia suruh cari F5 ni. F5 ni cara baca macam ni. Apakah image bila objek 5? Tu sebenarnya apakah image-nya bila objek 5? Jangan lupa ya. Dalam bracket ini adalah objek. Dalam ni adalah objek sebenarnya. Okey, so sekarang dia nak F tapi kita ada F inverse ataupun F songsang, perlu ditukarkan kepada F biasa. Ada banyak cara. Okey, kalau kamu tengok kat YouTube tu ada banyak cara, tapi dekat sini saya tunjuk gantikan Y tu saja. Okey, Y sama dengan X tolak 7. Jadi kita jadikan X sebagai subjek, Y tambah 7 sama dengan X. Okey, bila X dah menjadi sebagai subjek, kita dapatlah F Y sama dengan Y tambah 7. Disebabkan nak X, saya gantikan X, akan dapat X tambah 7. Okey, siapa yang betul kat sini kita dah boleh tanda dah. Kat sini dah betul dah. Okey, tapi masalahnya kita nak cari image bila objek 5. Jadi kita gantikan objek kita 5. Maksudnya F 5, maksudnya 5 tambah 7, kita akan dapat 12. Okey, pada masa yang sama bila saya buat working step, kalau saya tersilap jangan malu-malu untuk tegur, okey? Okey, selesai. Kita pergi dekat B pula. Okey, B. Okey, GF ataupun function, composite function ataupun fungsi gubahan. Okey, B adalah GFX. Okey, pun ada banyak cara. Okey, jadi kalau saya terus buat macam ni dulu. Oh, Fx ni adalah objek bagi G. Saya pecahkan dulu. Okey, lepas tu G, saya masukkan apa? Fungsi F kita. Fungsi F yang kita dapat tadi. Kalau A salah, habislah kita kan. Okey, tapi jangan risau, kita akan dapat markah untuk working step. Okey, X kita tadi, yang sini yang saya highlightkan kita dah dapat dah. Ini fungsi F kita. Okey, jadi kita masukkan X tambah 7. Buat macam tu. Okey, sekarang objek ataupun X untuk G adalah X tambah 7. Jadi saya gantikan. Oh, ni panjang sikit ni. Saya buat bracket. X kuasa 2 tambah 9 X tolak 25. Saya suka buat bracket tu. Nanti saya masukkan mereka. Macam ni. Macam tu. Masukkan macam ni, kita dah dapat markah dah selalunya. Okey, jadi bila kita nak kembangkan, jangan lupa kembang dengan berhati-hati. Okey, jangan silap. X kuasa 2 tambah 14X tambah 49 tambah 9X. Okey, tambah berapa lepas itu? 63, lepas tolak 25. Tak cukup nafas nak baca. Okey, lepas tu kita ringkaskan. Okey, kita ringkaskan. Okey, saya tengok tu jawapan saya. Okey, ringkaskan dapatlah X square plus 23X plus 81. Okey, siapa dapat markah ni? Say yes. Siapa dapat? Mana? Dapat ke tidak? Dapat cikgu. Yeah. Okey, begitu. Okey. Jadi, siapa nak print screen sekarang? 1, 2, 3. Okey. So, ada sebarang soalan ke untuk soalan nombor 3 ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, seterusnya kita terus ke soalan nombor 4, fungsi kuadratik. Dah masuk fungsi kuadratik kena fokus sebab dia ada banyak sangat. Jadi disebabkan saya baru masukkan 3 bentuk je, mungkin minggu depan saya masuk bentuk lain pula. Okey.
Untuk fungsi kuadratik, mari kita tengok apakah formula yang ada untuk fungsi kuadratik. Oh, dengan duka citanya. Cikgu. Ya sayang. Ya sayang. Tadi kan jawapan dia 87 ke 81? Oh Mak Den. Sekejap 81. 87 kan? 87. 63, 49 tambah 63 tolak 5. Okey, bagus. 87. Okey, thank you. Tereng. Okey, tolong tengok 87. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi balik. Okey, formula untuk fungsi kuadratik itu sahaja. Nak buat macam mana? Terima sajalah keadaan. Okey, maksudnya yang lain-lain kita kena tahu. Okey, jom kita tengok soalan nombor 4. Okey. Sekejap ya. Okey. Diberi graf fungsi yang diberi yang saya highlightkan ni. Okey, mempunyai titik minimum. Okey, ini titik minimum. Okey, cari nilai H dan K. Okey, kalau kamu tak ulang kaji, memang apa ke benda yang ni titik minimum, titik maksimum ni. Okey, jom kita refresh dahulu. Okey, untuk pengetahuan kamu, fungsi kuadratik ataupun kuadratik ada dua jenis graf. Okey, kamu tengok graf yang pertama. Okey, ni graf yang pertama. Okey, graf pertama bentuk senyum. Okey, graf yang kedua bentuk masam. Okey, senyum. Ni masam. Ni konsep Okey, macam mana kita nak tahu dia masam ke dia senyum, cikgu? Okey, saya tanya saya jawab. Okey, nak tahu dia senyum, kamu tengok ini kita punya persamaan kuadratik. Fungsi kuadratik bentuk ataupun general form. Okey, ni bentuk Kalau dia senyum bermaksud kita punya fungsi negatif mak engkau negatif pula. Positif. Okey. Positif AX square tambah BX tambah C. Okey, jadi kalau masam Fx sama dengan negatif AX square tambah BX tambah C. Bererti senyum atau masam mesti bergantung kepada nilai A kita. Okey, ini ingat sampai bila-bila. Okey, apa itu minimum point? Okey, minimum point yang saya highlightkan dengan biru ni kat sini, dia paling bawah, paling minimum, titik yang paling bawah. Maksimum yang kat atas ni, dia paling atas. Okey, itulah maksudnya bila senyum bawah, okey, ataupun minimum, bila masam maksimum. Okey, jom kita bergerak lagi. Oh, ada lagi. Ni refresh. Okey, yang saya cerita tadi, ini adalah bentuk general form ataupun bentuk Okey, bila kita nak, macam mana kita nak tahu sesuatu titik, macam mana maksud saya? Okey, macam mana kita nak dapatkan titik minimum ataupun maksimum daripada sesuatu fungsi kuadratik? Okey, dia mestilah bentuk vertex. Ingat, mesti bentuk vertex. Inilah dia punya bentuk vertex. Saya bagi contoh. Okey, kalau fx sama dengan 2x tambah 5 kuasa 2 tolak 3. Contoh Okey, macam mana kita nak keluarkan titik minimum ke maksimum? Okey, sebelum tu saya nak tanya, persamaan ni minimum ke maksimum titik dia? Tolong. Apa nak tolong? Tengok persamaan ni, compare. Kamu kena ingat, minimum ataupun maksimum berdasarkan apa? A, bagus. Okey, A dia. Sekarang A kita yang saya tulis ni berapa A dia? 5 ke 3 ke 2? 2. Okey, kalau 2 positif ke negatif? Positif. Okey, kalau positif minimum ke maksimum? Minimum. Okey, kita selalu dengar benda yang positif. Orang cerita benda yang elok kat kita senyum. Okey, jadi minimum. Okey, minimum. Jadi kita akan dapat titik minimum. Macam mana nak keluarkan titik minimum? Okey, kamu tengok Okey, X dan Y. Oh, mak kau nak jatuh pen. Okey. Kat sini, kalau kamu fokus dekat sini, positif. Alamak, tak cantik. Biru pula. Kejap tukar kuning. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dekat sini positif 5.
Okey, ingat ya. Okey, bila keluarkan dia akan jadi negatif 5. Okey. Lepas tu, yang dekat luar ni pula, okey saya ambil warna hijau. Oi, sekejap silap. Tukar warna. Okey, kalau sini kat luar ni, selepas bracket tu, kalau dia susunannya macam ni tau, selepas bracket tu adalah nilai Y. Okey, nilai Y. Jadi, saya letaklah dekat sini, negatif 3. Untuk X sahaja, dia punya tanda akan berubah. Okey, ingat Okey, balik semula. Okey, lagi sekali, fx sama dengan negatif 3, X, X tolak 4, kuasa 2 tambah 7. Okey, minimum ke maksimum? Maksimum. Okey, kenapa maksimum? Sebab negatif. Dia ada negatif. Okey, sebab A je negatif. Kalaulah soalan kata kenapa minimum, kenapa maksimum, okey, kalau nak jawapan kita lebih cantik macam ni. Kalau sini kan maksudnya A kita adalah lebih besar daripada kosong. Cantik kita punya jawapan. Titik maksimum. Kenapa? Sebab A lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil tu maksudnya negatif. Okey, jadi macam mana kita nak masukkan dalam bracket? Okey, siapa nak tolong saya? Berapakah titik maksimum kita? 4. 4 dan Empat, Y tujuh. kita? Ya Allah pandainya, tahniah, terima kasih. 4, 7. Ingat ya, untuk X sahaja berubah dia punya tanda. Ini, okey, negatif 4 akan jadi 4. Okey, bila kamu dah faham konsep, jadi baru kita boleh dapat tangkap apakah soalan ini mahu. Okey, jom kita highlight. Dia bagi vertex form, okey, dan dia bagi dah titik minimum. Jadi kita perlu keluarkan dulu titik minimum daripada daripada fungsi yang diberi. Okey, saya buat, saya keluarkan. Okey, jadi negatif H akan jadi positif H. Okey, lepas itu ya murid-murid, selepas bracket, semua yang luar ni adalah negatif 1 tambah K. Begitu. Jadi yang di bawah ni saya keluarkan sebab dia titik minimum. Jadi dia samalah, dia titik minimum. Okey, disebabkan dia sama titik minimum, jadi kita membuat perbandingan. X dengan X ya. Okey, H sama dengan 2 tolak H. Okey, ni X. Kita bandingkan Y. Maksudnya negatif 1 tambah K sama dengan negatif 2K. Jadi di sini kita boleh carilah 2H sama dengan 2, H sama dengan 1. Dekat sini akan jadi 3K sama dengan 1, K sama dengan 1/3. Okey, ada sebarang soalan? Okey, tolong ambil gambar. Kalau siapa yang tak sempat salin, 1, 2, 3. Okey. Okey, jadi saya ingatkan baliklah untuk fungsi kuadratik ni banyak sangat konsep yang kamu kena ingat. Okey, kita masuk soalan yang kelima. Soalan kelima lain pula bentuknya. Okey, soalan kelima. Okey, diberi persamaan kuadratik. Okey, ni di mana M dan N adalah nombor-nombor nyata. Tunjukkan bahawa persamaan tersebut tidak mempunyai punca nyata. Okey, bagi sebarang nilai M dan N. Okey, kita refresh balik. Macam ni lah kita buat. Kita ulang kaji balik. Punca. Ada berapa jenis punca? Tolong bagi tahu saya. 4 ke 5? 3. 3, betul. Adakah anda pasti dengan jawapan anda? Sekejap, cikgu. Kasih 4 ke 5? 3. Tiga, Bukan 4 ke? Bukan. Okey, kita tengok. Okey, types of root ataupun jenis-jenis punca, no root ataupun tidak mempunyai punca. Ini formula dia B kuasa 2 tolak pi AC lebih kecil daripada kosong. Ini saya masukkan semua, saya rangkumkan semua tau. Kalau tak ada punca bermaksud graf tidak bersilang dengan paksi X. Ingat kamu kena ingat ini konsep. Okey. Lepas no root adalah equal root ataupun punca yang sama. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong.
Okay, kalau equal root, ingat lagi tak? Bersilang berapa titik pada paksi X? 1. Satu. Jom kita tengok. Okey, tahniah. Betul. 1 titik. Dan yang terakhir sekali adalah different root, iaitu perbezaan. Okey, root yang berbeza lebih besar daripada kosong. Kita akan ada 2 titik yang bersilang dengan paksi X. Jadi ketiga-tiga ni kena ingat. Okey, kalau senang ingat je, tak ada root dulu sama dengan lebih besar. Jadi kita boleh lah, tak bersilang 1, 2. Ikut susunan dia. Okey, jadi print screen, siapa nak print screen? 1, 2, 3. Okey, jom kita terus kembali semula kepada soalan nombor 5. Okey, dia suruh kita tunjukkan persamaan ini adalah mempunyai punca, tidak mempunyai punca. Oh, tidak mempunyai punca. Fikir, kita dah highlight apa formula tidak mempunyai punca. Okey, tidak mempunyai punca B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Okey, biarkan macam tu dulu. Okey, yang penting kita fokus kepada persamaan. Adakah ia telah tersusun secara ataupun general form A, B dan C. Tengok, adakah ia tersusun X square? Okey. Ya, okey, ada yang kata ya. Jom saya warnakan. Okey, yang saya hijau ni A. Okey, lepas tu yang saya birukan ni adalah B. Okey, yang last sekali saya pilih purple, yang baki ni adalah C. Okey, jadi kamu keluarkanlah satu persatu untuk mengelakkan kesilapan. A adalah M square tambah 1. B negatif 2 MX. MX pula MN. Okey, lepas tu C adalah N kuasa 2. Ingat ya, bila nak keluarkan A, B, C, X dah tak ada X square pun dah tak ada. Jangan gatal-gatal nak keluarkan X square dengan X tu. Dia mesti perkali untuk X square ataupun perkali untuk X, untuk B. Okey, jadi sekarang kita bukan nak masukkan dalam persamaan ni tau. Kita nak kena tunjukkan ia adalah tidak mempunyai punca nyata. Jadi formula dia tetap macam ni, B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, kita masukkanlah. B apa? Negatif 2 MN kuasa 2 tolak 4. A kita M kuasa 2 tambah 1. C kita N kuasa 2. Betul ke saya masuk ni? Kan takut tersilap tak? Okey, lepas itu, okey, kamu expand hati-hati. Expand hati-hati. Kat sini kita akan dapat 4 M kuasa 2 N kuasa 2. Dekat sini kalau takut keliru, saya darab dekat sebelah kanan dulu. Saya darab dengan N square dulu. Jadi baru darab semua. Tolak 4 M square N square tolak 4 N square. Lepas tu kita tengok ada tak yang sama. Ni sama cikgu. Positif 4 MN square, negatif 4 MN square. Jadi boleh hapus ke tak ni? Yang saya boleh. Boleh. Okey, bila kita hapuskan, kita akan dapat negatif 4N square. Sekarang ni kita nak tahu negatif 4N square ni sebenarnya lebih besar daripada kosong ke sama dengan kosong ke lebih kecil daripada kosong? Macam mana kita nak tentukan? Kalau kamu rasa lah. Okey, maksudnya kamu tengok apa-apa nombor, ni contoh apa-apa nombor yang kita gantikan dalam N square. Contohlah kalau saya gantikan negatif 2. Maksudnya negatif 4, ni negatif 2, kuasa 2 akan dapat 4, akan dapat negatif 16. Okey, kalau negatif 2, kalau saya gantikan positif 2 pula, negatif 4, 2 kuasa 2, negatif 4, jadi 4, negatif 16. Apa-apa pun kamu perasan, kalau saya masukkan soal N tu negatif ke, N tu positif ke, hasil dia tetap negatif. Okey, kalau negatif, lebih besar daripada kosong ke lebih kecil daripada kosong?
Lebih Lebih kecil. kecil. Macam tu. Jadi ini kita kena try and error lah nak pastikan sama ada ia lebih besar daripada kosong ataupun lebih kecil daripada kosong ataupun sama dengan kosong. Okey, jadi kesimpulannya bila dah dapat, barulah kita buat therefore ataupun kita buat 3 titik ni, oleh itu B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Jadi kita kena nyatakanlah, oh dia adalah apa, kita salinlah balik. Mana? Does not, has no real root ataupun tidak mempunyai punca nyata, ditunjukkanlah. Maka ditunjukkan bahawa persamaan tersebut tidak mempunyai punca nyata bagi sebarang nilai M dengan N. Kamu buat ayat panjang-panjang kat sini macam tu. Okey, yang penting kamu dah tunjukkan, kamu dah masukkan dalam formula, dah dapat ni dan ayat kamu sikit. Okey, ada sebarang soalan? Tak. Okey, jadi lepas ni masuk soalan 6 hard sikit. Okey, soalan 6 je pelik sikit. Okey, print screen, siapa nak print screen? 1, 2, 3. Okey, jom kita pergi soalan yang terakhir, bentuk berbeza juga. Okey, apa benda pula yang dia nak ni? Diberi alpha dan beta ialah punca-punca bagi persamaan ataupun root, dia dah sebut root ni. Okey, kalau disebut punca je ataupun roots, kamu kena ingat sopo ataupun hasil tambah punca, hasil darab punca ataupun sum of root ataupun product of root. Okey. So di sini dia dah bagi persamaan. Okey, cari nilai alpha square plus beta square dalam sebutan A, B dan C. Okey, sebelum tu kita refresh balik apakah sopo. Kita refresh balik. Okey, ni nota ringkas kita. So adalah sum of root. Okey. Saya suka labelkan so ataupun sum of root ataupun kamu boleh buat macam ni, hasil tambah punca, mana kamu nak buat, nak pilih HTP ke so, mana yang senang nak sebut, HTP ke ataupun so? So. Jadi pilihlah so, lagi senang. Product of root adalah po. Okey, ataupun hasil darab punca, HDP. Okey, jadi kita ikut SOPO lebih senang. Okey, SOPO. SOPO adalah hasil tambah, PO adalah hasil darab. Okey, formula dia ini. Okey, kalau SO negatif B per A. Okey, kalau PO C per A. Tolong hafal kerana tidak diberi. Okey, jadi macam mana kita nak membentuk persamaan kuadratik daripada SOPO? Ini formula dia. X square tolak so X tambah po. Ini pun kena hafal. Memang tak boleh tolong. Okey? Okey, jom kita tengok. Okey, contoh 1. Macam mana kita nak form, how to form a quadratic equation with roots 3 and negative 5. Okey, jadi dia dah ada root 3 and negative 5 and then kita buat so. So adalah sum of root. Oh, tambah. Maksudnya 3 tambahkan dengan negatif 5. Gitu. Jadi kita akan dapat negatif 2. Okey, po pula. Po adalah product of root. Oh, product is darab. Jadi darab lah. Negatif 15. Gitu. Jadi daripada sini baru masukkan dalam formula yang saya bintangkan itu. Jadi X square tolak so kita negatif 2X tambah po adalah negatif 15 sama dengan kosong. Jadi baru hilangkan bracket, X square tambah 2X tolak 15. Okey, begitu. Okey. Kamu dalam soalan yang melibatkan root, sopo, kamu kena tahu dua benda di mana kamu kena tahu buat sopo. Soalan 1 ni, contoh 1 adalah buat. Okey, yang kedua kamu kena tahu keluarkan sopo. Okey, so daripada contoh 2 saya nak tunjuk macam mana nak keluarkan sopo. Okey, so ingat, so adalah negatif B per A. Okey, jadi negatif B kita adalah positif 2, A kita 1. Jadi so kita negatif 2. Macam tu. Okey, po pula, po adalah C per A. C kita berapa? C kita 15. Okey, 15 per 1 dapat negatif 15. Okey, print screen. Siapa yang nak? Okey, 1, 2, 3. Automatik kamu dah selesai buat ulang kaji tentang sopo. Okey.
Jom kita tengok. Okey, saya terbagi soalan yang hard pula untuk kamu nombor 6 ni. Okey, so okey, ni soalan A pula ya. Tak ya. Kita nak buat soalan A kan. Okey, soalan A. Okey, kita nak cari value alpha square tambah beta square. Okey, daripada sini ni kita kena fokus sikit. Daripada sini kita kena keluarkan apa itu SO. So ingat, so adalah negatif negatif B per A. Jadi saya akan dapat negatif B per A sama. Sekejap. Memang dah sama. Sebab dia A, B, C kan. Okey, lepas itu POR kita adalah C per A. Okey, biarkan. Sekarang ni kita nak bentuk alpha square tambah beta square. Okey, kamu kena tengok dia bagi root. Root adalah alpha dengan beta. Bererti SO adalah alpha tambah beta sama dengan negatif B per A. Sebab dia root Oh, lepas tu untuk POR pula. Oh, untuk POR alpha beta is C per A. Okey, ini kita punya maklumat yang kamu kena tahulah. Kita gandingkan alpha beta dengan A dan B. Okey, biarkan. Okey, yang kedua, macam mana nak dapat bentuk alpha square dengan beta square? Kalau kamu dapat soalan macam ni, kita terpaksa guna try and error. Saya tunjukkan dulu jalan kerja panjang bagaimana untuk mendapatkan ia. Okey, contoh, ada alpha ada beta, saya ambil sini. Saya nak cubalah alpha tambah beta, kalau dikuasakan 2 jadi apa? Okey, jadi alpha square tambah alpha beta tambah alpha beta tambah beta square. Hati-hati SPM punya soalan sekarang dia suka sangat bagi soalan yang macam ni, yang term. Dia tak suka bagi nombor sekarang. Kamu biasakan guna simbol-simbol yang macam ni. Okey, daripada sini, saya ringkaskan, kita akan dapat 2 alpha beta tambah beta square. Okey, so sekarang kita ada alpha square, ada beta square. Kita susun duduk sebelah lah. Jadi sekarang kita nak cari yang kuning. Mak kau kejap ingatkan highlight. Okey, sebenarnya kita nak cari yang ini saja. Okey, betul. Sebab soalan nak ini saja. Okey? Jadi sekarang yang kita tak nak adalah yang warna biru ni. Okey, dapat dibuat kesimpulan bahawa bagaimana nak mendapat A square tambah B square. Okey. Jadi bagaimana kita dapat A square tambah B square bererti alpha square tambah B square ni sebenarnya sama dengan alpha tambah B square, kita tolaklah 2 alpha beta. Sebab kita tak nak alpha beta. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak kat sini? Sebab sebelah kiri tu adalah bukti ataupun saya nak tunjukkan working step panjang kenapa tolak 2 alpha beta. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, jadi sekarang baru kita masukkan maklumat. Maklumat kita alpha tambah beta adalah negatif B per A. Yang ada kat sini. Okey, tolak 2 alpha beta ada kat sini. C per A. Macam tu. Jadi kita kembangkanlah. Jadi B kuasa 2, A kuasa 2. Ni tolak 2C per A. Okey. Nak ikutkan ini pun dah boleh jadi jawapan akhir, tapi kalau selalunya 2 pecahan, kita kena jadikan 1 pecahan. Okey, tolong bagi tahu saya macam mana 2 pecahan ni nak jadikan 1 pecahan. Samakan penyebut. Okey, bagus. Nak darab apa nak samakan penyebut tu? Darab A. Okey, jangan lupa darab penyebut dan pengangka dengan A. Okey, jadi kita dapatlah jawapan akhir kita. B kuasa 2 tolak 2AC per A square. Yeay, berjaya. Okey, print screen. 1, 2, 3. Okey, kita nak bergerak ke soalan yang terakhir. B. Okey, saya gerak. Okey, soalan B. Okey, seterusnya, bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca alpha square dan beta square. Saya tulis balik tadi.
Alpha tambah beta tadi adalah negatif B per A. Sebab saya dekat slide saya tinggalkan tadi kan. Alpha beta tadi adalah C per A. Okay. Jadi sekarang dia suruh buat persamaan kuadratik dengan root alpha square beta square. Ingat macam mana nak buat yang saya tunjuk tadi. Mak kau. Okay. Kita nak buat ni. Contoh nombor 1. Kena ada SOPO. Masukkan dalam formula. Jadi kita lompat balik. Mana? Oi, terima kasih pula. Okey, ni. Okey. So sekarang kita nak buat persamaan kuadratik. Okey, kita kena ada SAW. Jadi cikgu buat SAW. Oh, SAW adalah hasil tambah. Hasil tambah adalah alpha square tambah beta square. Gitu. Alpha square tambah beta square. Lepas tu apa lagi? Oh, PO. PO adalah alpha square didarabkan dengan beta square. Okey, jadi kita akan dapat alpha square beta square. Okey, mana nak dapat SAW ni? Bukan ke soalan A kita tadi? Kita dah dapat ni. Mana tadi? Jalan. Sekejap ya. Ni, kita dapat ni tadi kan? Ni jawapan kita kan? Dia guna dekat B. Okey, jadi kita akan dapat B square tolak 2AC per A square. Macam tu. Biarkan. Okey, lepas tu PO pula adalah kamu tengok dua-dua square. Jadi kita menggunakan hukum indeks, kita boleh keluarkan kuasa 2 kat luar. Okey, jadi alpha beta adalah di sini. C per A kuasa 2. Kita akan dapat C kuasa 2, A kuasa 2. Okey, jadi kita berjaya dapat SAW, berjaya dapat PO. Lepas tu cikgu nak buat apa? Okey, kan kita nak cari persamaan. Jangan lupa kita punya formula iaitu X square tolak SAW X tambah PO. Macam tu. Okey, jadi baru kita masukkan maklumat apa SAW kita tadi. SAW kita tadi adalah B square tolak 2AC per A square. X tambah PO adalah C kuasa 2 per A kuasa 2 sama dengan 0. Okey, jadi kalau nak tukar kepada general form ataupun bentuk tak boleh pecahan. Okey, kalau tak boleh pecahan, macam mana kita nak hilangkan pecahan? Boleh tolong saya tak? Nak darab berapa? Darab A kuasa 2. Okey, alhamdulillah jawab ramai yang berjawab. Bagus. Semua ni kita darabkan dengan A kuasa 2. Okey, jadi kita akan dapat jawapan kita adalah A kuasa 2 X square. Okey, bracket biar je dalam bentuk bracket tak apa. Tambah C kuasa 2. Yeay, berjaya. Okay, good. Okay, siapa nak salin? Salin. Print screen lah, print screen. Senang, okay. Okay. Saya rasa ini saja. Rasa habis dah? Okay. Itu saja 6 soalan saja. Cukup ke 6 soalan? 3 fungsi kuadratik untuk akan datang. Okay lah kan? Okay, so saya harapkan dapat membantu. Okay, harapkan kamu dah cek dan tanda. Jangan lupa habis tanda cek, buat pembetulan, ambil gambar, tolong bagi kepada personal setiap cikgu yang mengajar. Okay, okay, kalau tak ada apa-apa, jap. Ada apa-apa tak? Ada soalan? Ada. Okey, tak ada. Okey, jadi kita tamat di sini sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat petang. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.